Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sidang penonton jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama dalam sesi rakaman live, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri lagi kesempatan kita hidup di atas muka bumi ini dan kita menggunakan segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita melakukan segala persediaan sebelum kita sama-sama dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala beri lagi kesempatan kita hidup atas muka bumi ini, dan kerana itulah nikmat yang paling besar. Tiada nikmat Allah Ta'ala beri hari-hari kepada kita. Kita berdoa, kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sentiasalah Allah Ta'ala memberi kebaikan, memberi kelapangan kepada kita. Ya, alhamdulillah, nikmat yang paling besar iaitu nikmat iman dan Islam. Kalau orang yang tidak ada iman dan Islam ini, orang yang tak ada iman, tak ada Islam ini, mereka tidak akan selamat. Terutamanya iman. Tak ada iman, mereka tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Segala amalan baik mereka itu tidak dikira sebagai amal kebajikan, tidak kira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali itu sia-sia belaka. Ada orang yang beriman dikira di akhirat, dikira di akhirat dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita, perbincangan kita berkenaan dengan iman, pengertian iman. Apa maksud iman? Iman itu masuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni i'tiqad. Yang benar ialah mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan bagi segala sesuatu yang ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah sebagai Tuhan, yang kita mengakui Allah sebagai Tuhan, iaitu Rabb. Kita membaca dalam surah Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Bila sebut alam ini, semua sekali selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih wallah, barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala semua alam. Sama ada alam itu alam ulia ataupun alam musyahadah, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena mengakui, yakni i'tiqad. I'tiqad dengan mana aqadah, yakni aqadah itu maknanya ikatan kepercayaan kita dalam hati kita, iaitu benar mengakui bahawa Allah sahaja Tuhan yang pada segala sesuatu yang ada. Kita kena akui dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala sahajalah Tuhan dalam hati kita. I'tiqad, kepercayaan, pegangan. Bila sebut tentang keimanan ni, kita kena ada 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad yang jazam, kepercayaan jazam, yakni putus, keyakinan yang benar-benar, keyakinan yang sungguh-sungguh, tidak berbelah bagi, tidak ada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang pertama. Yang pertama iaitu yang jazam. Jazam maknanya putus ataupun 100% keyakinan. Kemudian dia mestilah ada muwafaqat, yakni muwafaqat bil haq, yakni berbetulan dengan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama. Berbetulan. Ada orang yang muwafaq, ada orang yang yakin jazam,
tetapi mereka tidak berbetulan dengan Al-Quran. Contoh-contoh agama lain, mereka beramal dengan agama mereka, amalan-amalan tertentu, mereka merasakan bahawa boleh diampun segala dosa kepada mereka, tapi amalan-amalan tertentu yang boleh mengkifarah dosa pada pandangan mereka, tapi sebenarnya tidak bertepatan, kerana akidah mereka itu, keimanan mereka itu tidak berbetulan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta ijma' ulama. Tidak berbetulan. Jadi antara dua tu, yang pertama sekali jazam, yakni jazam ini terkeluar dengan makna jazam, iaitu syak. Syak maknanya berbelah separuh-separuh ataupun 50%. Tak boleh, dia kena jazam. Bila sebut iman ni, disebut rukun iman 6 tolak 1 kosong. Dia bukan sipil matematik 6 tolak 1 5. Dia mestilah 6 tolak 1 kosong. Rukun iman dari sudut keimanan. Begitulah juga keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada jazam. Maksudnya dia ada syak, zon dan waham. Ada syak 50% ataupun zon. Zon itu 75%. Yakin tapi ada sedikit saja. Ada sedikit keraguan. Dia ada keyakinan, tapi keyakinan itu tidak mendalam, yang sungguh-sungguh, yang jazam. Kemudian waham ni hanya sedikit saja keyakinan, sekitar 20% saja. Sebenarnya bukan persen macam itu. Sebenarnya bila iman ni 0.0001% sekalipun, iman itu tidak sah sama sekali. Sebab tu iman ni perkara yang utama. Jadi sebab itulah disebut ulama sebut apa, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah. Maka mengenal Allah, mengenal Rasul, asbab kerana Rasul itu menyampaikan risalah. Sadaqa abdi min amri rabbi, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku apa yang datang daripada aku. Itu keyakinan kita kepada Rasul, kerana Rasul itu membawa risalah. Kemudian malaikat, kemudian segala apa yang disebut dalam Al-Quran, Al-Quran, kiamat, malaikat, kitab, qada dan qadar, dan itu terkandung semua dalam rukun iman. Itu yang wajib kita percaya setiap satu daripada rukun iman itu. Itu keyakinan kita kepada itu. Begitu juga kalau tidak ada dua perkara tadi lah, zon ataupun jazam ataupun muafakat bil haq. Jadi antara satu itu tiada, maka tidak sah imannya. Umpama dia ada yakin, dia jazam dengan akidah pegangan dia, tetapi dia tidak muafakat dengan Al-Quran, maka dia tidak dikira sebagai beriman. Sama jugalah, dia jazam tetapi dia tidak yakin, dia percaya pada Allah tapi ada keraguan, maka tidak sah iman. Kemudian syarat yang ketiga iaitu dengan dalil, bidalil, dengan dalil, mesti dengan dalil, iaitu dalil yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Rasul, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mesti dengan dalil. Semua ada dalil. Sebab tu kita belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Semua itu ada dalil yang datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi tak benar yang ada golongan yang mengatakan mereka yang belajar 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak bertepatan dengan Al-Quran, dan kerana semua itu umpama wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, sehinggalah 20 sifat Allah SWT itu, semua itu terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakununna Allah. La yakununna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka itu siapa yang menjadikan langit dan bumi itu, maka mereka mengatakan bahawa yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan kita. Jadi mesti dengan dalil, sebab tu kena belajar. Dia mesti ada ketiga-tiga syarat itulah. Iman yang jazam, yang putus, kemudian dengan muafakat, dengan mengikut Al-Quran dan hadis Nabi SAW,
kemudian mestilah dengan dalil. Maka orang yang tidak ada dalil ini, maka mereka ini dikira sebagai iman taklid. Iman yang taklid, iman yang ikut-ikut. Dia bab keimanan ni kita kena belajar. Tak boleh kita ikut-ikut pada satu. Jadi sikit pada video kita pada kali ini, iaitu insya-Allah kita akan sambung pada yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baik datang pada Allah, apa yang kurang itu dikerandakan oleh kelemahan pada diri saya sendiri. Wallahu alam.